Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di sini, di channel Azaman Sulaiman. Selamat datang dan jutaan terima kasih saya ucapkan kerana kawan-kawan sudah singgah di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru sampai di sini, saya ingin menyatakan bahawa channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti sketsa kehidupan, seni dan budaya, isu semasa dan lain-lain. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa masih lagi berkisar di sekitar pilihan raya yang berjodoh pemimpin UMNO hanya fikir pangkat dan kedudukan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita. Pemimpin UMNO hanya fikir pangkat dan kedudukan. Semenjak pilihan raya pertama hingga pilihan raya ke-13 yang lalu, UMNO tidak pernah kalah. Ketika itu semua jawatan kerajaan pusat maupun negeri kecuali negeri Kelantan adalah milik pemimpin UMNO dan BN. Ketika itu rata-rata pemimpin UMNO mula lupa diri. Mereka lah tuan besar dan mencari berbagai kaedah untuk menyedut kekayaan negara masuk ke dalam poket mereka. Lantaran itu, mereka lupa untuk menjaga kebajikan rakyat. Mereka lupa untuk cari jalan bagaimana mengatasi masalah PTPTN di mana golongan melibatkan golongan remaja. Cuba bayangkan, para pelajar IPT sebaik saja habis belajar, mereka terpaksa menanggung hutang ringgit Malaysia 30,000 hingga 50,000. Kerja pun belum masa itu. Mereka juga lupa membantu penoreh getah. Jika mereka jual sekilo getah, torehan mereka nak beli ikan temenung sekilo pun tak dapat. Mereka juga lupa mencari jalan membantu golongan warga emas yang tidak ada pencen dan sakit untuk meneruskan kehidupan. Adat kata mereka lupa segala-galanya. Pilihan raya ke-14, Allah uji mereka dengan kekalahan. Ada yang lari meninggalkan UMNO BN. Ada yang jadi broker bawa ahli parlimen lari meninggalkan UMNO BN. Malah ada yang tidak mahu bertanding dalam pemilihan parti kerana merasakan UMNO BN sudah tidak dapat diterima oleh rakyat. Ketika itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terpaksa memimpin UMNO tanpa sebarang jawatan. Lazimnya, Presiden UMNO adalah Perdana Menteri. Kemudiannya berlaku langkah Sheraton dan UMNO serta PAS menyokong usaha yang digerakkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin dan Datuk Azmin Ali dan kuncu-kuncu mereka. Ketika ini pun Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak memperolehi sebarang jawatan. Ketika inilah kita lihat bagaimana pemimpin UMNO yang berjawatan menteri menyerang dan mempertikaikan presiden mereka sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Mereka hilang rasa hormat
kepada presiden mereka sendiri. Ketika itu, kita dapat lihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terus tenang memimpin UMNO. Saya yakin jauh di sudut hatinya, dia pasti rasa kecewa, marah dan geram dengan sikap para pemimpin UMNO yang bergelar menteri yang memang telah lupakan asal usul mereka. Akhirnya kerana permainan politik Presiden UMNO, maka Tan Sri Mahyudin Yassin tinggalkan jawatan Perdana Menteri dan serahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Ketika ini kita dapat lihat bagaimana menteri-menteri dari UMNO terus menghentam Presiden UMNO, presiden mereka sendiri. Ketika itu mereka mendesak Presiden UMNO untuk mengadakan pemilihan parti. Tujuan mereka untuk menobatkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai presiden. So mereka gagal apabila Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berjaya mendapatkan pelepasan daripada ROS untuk UMNO hanya akan mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas PRU. Kemudiannya UMNO terpaksa berhadapan dengan pilihan raya kecil DUN bagi negeri Melaka dan Johor. Ketika itu, Presiden UMNO dan kumpulannya berjaya mencapai kejayaan cemerlang. Berdasarkan keputusan itu, maka Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan kumpulannya mendesak agar Parlimen dibubarkan segera. Namun, kita dapat lihat bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri cuba melengah-lengahkannya. Diyakini Datuk Seri Ismail Sabri pasti cuba bertahan hingga ke akhir penggal Parlimen ini. Ini kerana kemungkinan di awal tahun atau suku tahun pertama tahun depan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan didapati bersalah. Maka akan memudahkan laluannya menjadi Presiden UMNO. Akhirnya kepimpinan UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mula bertindak agak keras dengan menggantung dan memecat beberapa orang pengikut Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri mula tersentak dan Datuk Seri Ismail Sabri yakin sekiranya beliau tidak mengikut desakan UMNO, tidak mustahil dia juga akan dipecat dan barisan kepimpinan UMNO yang menyebelahi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan menarik sokongan terhadapnya. Datuk Seri Ismail Sabri tidak punya pilihan melainkan membubarkan Parlimen. Maka watikah pelantikan sebagai calon pilihan raya akan dikeluarkan oleh Presiden UMNO. Dan kita dapat lihat beberapa orang menteri UMNO yang berada di kem Datuk Seri Ismail Sabri telah tercicir dari senarai calon. Namun masih terdapat beberapa orang tetap berada dalam senarai calon. Cuba kita lihat kerakusan pemimpin UMNO ini ketika sedang menghadapi pilihan raya, menang atau kalah pun tak tahu, sudah mula membuat onar. Kita lihat bagaimana bobroknya KJ. Ketika sedang berhadapan dengan pilihan raya, beliau berkata sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai PM, maka dia mahu jawatan Presiden UMNO juga diserahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Di sini kita dapat lihat betapa rakus dan bobroknya para pemimpin UMNO terhadap kedudukan dan jawatan. Mereka sudah lupa Allah mengajar mereka apabila kalah dalam pilihan raya
ke-14 dulu. Alhamdulillah, itulah citra politik yang saya bicarakan kali ini. Pemimpin UMNO hanya fikir pangkat dan kedudukan. Cuba bayangkan, ketika sedang menghadapi pilihan raya, belum tentu menang atau kalah, KJ telah menunjukkan sikap rakusnya. KJ lupa kawan-kawan sekutunya seperti Datuk Seri Syahidan Kasim, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Tajuddin Rahman dan lain-lain lagi sudah tidak disenaraikan. Adakah sikap gelojoh KJ ini kerana begitu yakin dia dan UMNO BN akan menang dalam pilihan raya ini? Adakah KJ juga yakin 100% yang Datuk Seri Ismail Sabri akan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10? KJ lupa apa yang berlaku dalam pilihan raya UMNO Johor. Orang lain dijajah sebagai MB, orang lain pula yang dilantik. Saya yakin peristiwa seumpama itu tidak mustahil akan berlaku lagi. Saya rasa cukup sampai di sini pembicaraan citra politik saya. Kita jumpa lagi di lain video dengan isunya lain pula. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.